Titik akhir istiqamah kita adalah pada husnul khatimah. Tu dia punya titik akhir istiqamah. So dia ada dia punya, orang kata, titik akhir yang kita minta istiqamah. Kerana setelah kita dapat husnul khatimah, baru kita akan dapat husnul bi'thah. Barulah kita dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Jadi untuk hidup ni kita minta pada Allah, tunjukilah kami ya Allah sepanjang hidup kami ini jalan yang lurus. Maknanya istiqamah kami. Bukan baik sekarang, bukan baik sekarang. Ya, sekarang alhamdulillah dah baik. Sekarang dah beriman. Tetapi istiqamahkan kami sampai bila? Sampai husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Husnu bermakna baik, al-khatimah kematian. Kita cakap khatimah itu adalah maknanya satu kematian yang baik. Ya, khatimah itu adalah kesudahan, khatim. Kesudahan yang baik maknanya mati yang baik. Sebab kita sedang hidup, maka setiap hidup lawannya mestilah mati. Maka istiqamah ini yang kita anggap istiqamah, yang kita minta istiqamah, yang orang kata nak istiqamah ini, saya cakap pada diri sendiri, istiqamah yang kita nak ni adalah sampailah kita sampailah titiknya mendapat husnul khatimah. Husnul khatimah. Jadi itu yang kita nak, ya. Maka kerana itu apa yang kita nak tekankan pagi ni, ya, kita nak tekankan pagi ni dalam suasana sejuk, selesa ni kan. Kadang sejuk dan selesa ni ada juga bagus, ada tak bagus kan. Pihak masjid memang nak bagi kita the best. Aircon tak cukup sejuk, bagi sejuk lagi. Kena bawa shawl, baru okey sikit kan. Tapi kalau sejuk sangat, apa jadi? Allahu Akbar kan. Aduh, bukannya tuan-tuan saya tak risau tuan-tuan. Saya risau saya. Tuan-tuan macam mantap, tak ada seorang pun yang macam lemah kan. Tapi saya ni ya Allah, bila kena sejuk macam ni ya Allah, nak cakap pun ya Allah tak berapa nak keluar. Jadi doakan saya, ya. Doakanlah, insya-Allah. Jadi bila kita nak bercakap soal istiqamah dan kaitannya dengan Ramadan, so dekat dengan kita adalah Ramadan. Dan kita tahu bahawa mari kita berbincang satu hikmah, ya, satu hikmah yang ada di bulan yang ada setelah bulan Ramadan. Hikmah, ya, hikmah. Apa itu? Wisdom, kebijaksanaan. Ada satu kalimah kebijaksanaan bila berakhir bulan Ramadan. Apakah hikmah itu? Hikmah itu ada pada satu kalimah. Apa kalimahnya? Kalimah taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, jom kita cakap bagi kuat sikit, sebab saya tak berapa suka dengar bunyi aircon ni. Saya suka dengar bunyi orang. Okey, jom kita cakap taqabbalallahu minna wa minkum. Sekali lagi, 3 kali kita buat insya-Allah. Taqabbalallah minna wa minkum. Okay, last. Taqabbalallah minna wa minkum. Okay. Ini adalah kalimat hikmah. Ya, kalimat hikmah. Kebijaksanaan yang kita nak cuba bincang pagi ini. Kenapa? Sebab kalau kita melihat, ya, menurut athar bahawa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza, adalah para sahabat Nabi, ni cerita lepas Nabi, ya, apabila berlaku di zaman Nabi dan selepas Nabi, apabila mereka itu para sahabat bertemu sesama mereka pada yaumal aid, pada hari raya, yaqulu ba'duhum ba'dha, berkatalah seorang pada seseorang yang lain, taqabbalallah minna wa minkum. Jadi itu ungkapan yang
menjadi ungkapan cakap-cakap di kalangan para sahabat, kemudian diikuti golongan tabi'in, golongan salafus salih. Ungkapan mereka adalah taqabbalallah. Apabila mereka itu bertemu, ya, laqu yauma al-aid yaqulu ba'duhum ba'dha taqabbalallah minna wa minkum, ataupun minna wa minka ataupun minna wa minkum. Jadi kita nak bincang hak tu sebab di sana adanya hikmah rahsia istiqamah yang kita minta tadi, yang kita minta pada Allah, yang sangat relevan untuk kita, saya semua hayati dia sekarang apabila berakhir Ramadan. Baik, apa yang ada di sebalik kalimah taqabbalallah minna wa minkum? Kalaulah orang menceritakan tentang masyarakat kita, ya, seperti athar yang saya sebutkan sebentar tadi kan, orang kita apabila berakhir Ramadan di Yaumul Aid, apa mereka ucap bila bertemu sesama mereka? Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Betul tak? Inilah contohnya. Maknanya ceritanya, kalaulah orang datang Malaysia, betul dia balik, dia kata orang Malaysia kalau Hari Raya, mereka kalau jumpa sesama mereka, mereka akan kata selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Baik, adapun yang kita baca sebentar tadi, bahawa sahabat Nabi bila berjumpa sesama mereka pada hari raya, ucapan mereka adalah taqabbalallah minna wa minkum. Baik, semua yang dikasih sekalian, adakah salah kita ucap selamat raya, maaf zahir batin? Tentulah tak salah. Ya, jangan pula kita pula dalam kelas ni buat pula update dalam kita punya IG, silap kita selama ni bertahun-tahun orang kita di Malaysia. Kita kan suka benda yang, sebab Imam Nawawi, okey, kaedah je macam ni ya. Kaedah contoh Imam Nawawi bagi kaedah, satu perkataan baik itu tak jadi masalah. Apapun perkataan baik, perkataan tersebut baik, maka di sana hukumnya tak jadi masalah. Jadi kalau benda tak jadi masalah, jangan anggap dia masalah. Ya, jadi kalau orang kata selamat raya, maaf zahir batin, itu benda perkataan baik. Ya. Ini contoh dibahaskan oleh Imam An-Nawawi ketika membahaskan zaman Nabi tak ada orang panggil haji, zaman sekarang orang panggil haji. Ada orang panggil haji hajah zaman Nabi? Tak ada. Kemudian zaman selepas zaman tabi'in ada orang panggil haji dan hajah. Bukan setengah orang memburukkan orang Melayu dan kata orang Melayu ni bukan orang Melayu. Ya, benda ini ada di dalam sejarah Islam sejak zaman daripada zaman lepas tabi'in, orang dah mula memanggil haji. Jadi ulama bahas, boleh ke zaman Nabi tak ada panggil haji? Boleh ke panggil haji dan hajah? Apa kaedah Imam Nawawi? Perkataan tu baik ke tak baik? Baik. Maka kalau baik, tak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Cuma kalau jadi masalah, kita marah orang tak pergi haji. Itu isu lain. Kecil hati orang tak pergi haji kan. Buat penat aku ambil haji furada pula tu. Bayar bukan sikit, bukan biasa-biasa punya haji. Itu salah. Tetapi ada pun panggilan haji sebab hujah dia adalah perkataan haji itu benda baik. Kalau perompak, tu tak boleh. Panggil seorang dengan panggilan perompak, penyamun, tarbus, contohnya. Tu tak boleh sebab perkataan tu tak baik. Baik, balik pada selamat hari raya. So tak ada masalah. Cuma mungkin di sana ada hikmah, tetapi apa hikmah yang kita nak ambil daripada kalimah taqabbalallah? Okey? So, apa makna taqabbalallah? Taqabbala. Mana taqabbala? Macam biasa semua yang dikasihan, ya, masih boleh bercakap kan? Takutlah, Masya Allah, kami ni sejak Ramadan ni Ustaz, Alhamdulillah menjaga tutur kata. Sebab kita pun belajar dalam tafsir, ya, kalimah dalam Quran bila sebut siam bermakna ritual puasa. Bila sebut saum tak bercakap. Jadi kami ni dua-dua sekali, siam pun ya, saum pun ya, tak bercakap. Janganlah cakaplah kan. Bagilah meriah sikit kelas kita. Baik, apa makna taqabbalallah? Taqabbala. Apa makna taqabbala? Taqabbala. Ijab, qabul. Ijab, qabul. Taqabbala. Dia punya akar kata tu sama. Qabul makna terima.
Taqabbala maknanya Allah telah jadi terimalah. Ya. Jadi bila sebut kalimah taqabbalallah minna wa minkum, maknanya adalah bahawa Allah telah menerima daripada kami dan daripada kamu. Jadi itu ucapan sesama kita, ya. Ucapan sesama kita yang ucapan ini dalam bab disebut ar-raja. Babur raja. Raja ni maknanya apa dia? Hope, harapan. So orang beriman apabila dia telah melakukan sesuatu amal, maka ada dalam hatinya harapan. Apa harapan? Harapan Allah menerima amalan mereka. Jadi rupanya Ibnu Abbas pula menyebutkan bahawa golongan salafus salih setelah mereka berpuasa, mereka berdoa agar semua amal ketika di bulan Ramadan mereka itu diterima oleh Allah, dan mereka berdoa selama 6 bulan. 6 bulan berdoa. Maknanya hari ni doa lagi. Ya Allah, dulu ya Allah aku ada, ya Allah masuk kelas di bulan Ramadan, terimalah amal itu ya Allah. Ya Allah, di bulan Ramadan aku ada tadarus, ya Allah terimalah amal tadarusku itu ya Allah. Selama mana? Selama 6 bulan. Cuba bayang. Saya nak tanya tuan-tuan, jujurlah sayang, ya, aku tidak mengapa, dah macam lagu tu kan. Siapa doa pagi tadi? Hari semalam, ya Allah, amalku di bulan Ramadan, terimalah ya Allah. Kan? Saya pun tak boleh jawab. Sebab bukan jadi kesedaran kita. Tidak menjadi kesedaran kita untuk mendoakannya. Sebab kenapa kita doa? Sebab kita nampak penting. Kenapa kita minta sihat bila kita sakit? Sebab kita nampak pentingnya sihat. Kenapa kita minta adanya rezeki yang murah? Sebab kita mungkin sedang susah. Begitulah juga apabila kenapa kita tak doa, ya Allah, amal kita diterima, sebab kita tak nampak pentingnya amal kita diterima oleh Allah. Kita tak nampak bahawa pentingnya amal kita diterima oleh Allah. Amal kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Specialnya bulan Ramadan, sehingga kita nampak amal yang kita nak buat, tak kiralah ya Allah sekecil manapun amalku di bulan Ramadan, ya Allah taqabbal ya Allah. Tarawihku ya Allah, tadarusku ya Allah, apa lagi? Puasaku ya Allah, mujahadahku ya Allah, bertatihku menjaga mulut percakapanku ya Allah, qiyamul lailku ya Allah, taqabbal ya Allah. Taqabbal ya Allah, ya. Kenapa semua yang saya kasih sekalian, ya? Kenapa adalah mereka itu, ya. Kalau kita tengok apa yang ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata bahawa kanu adalah mereka itu golongan tabi'in, golongan salafus salih, ya. Kanu adalah mereka itu liqubulil amal ashaddu ihtimaman minhum bil amal. Adalah mereka-mereka, sebab ada satu karakter orang-orang soleh di zaman dulu, ialah mereka itu menekankan pentingnya amal diterima berbanding dengan amal itu sendiri. Ya. Mereka punya apa dia kita kata? Mereka punya ihtimam, mereka punya kesungguhan, kemahuan, keinginan mereka, cita-cita mereka adalah amal itu diterima lebih daripada amal itu sendiri. Ada orang lain ke? Apa Ustaz? Okey. Baik. Mungkin penting poin tu kot, ya. Jadi dia ulang 2 kali. Sebab Nabi ulang 3 kali kalau poin penting. Baik, semua yang dikasih, nampak dah, ya? Kita biasanya kita punya fokus kita, ataupun kita punya ihtimamuna, kita punya kecenderungan kita punya orientasi kita ialah amal. Buat amal. Tetapi orang soleh
Orientasi mereka ialah amal diterima tak? Amal diterima tak? Pastikan amal diterima. Pastikan amal diterima. Pastikan amal diterima. Jadi sebab tu bila mereka buat amal, mereka akan pastikan amal mereka diterima oleh Allah. Amal mereka diterima oleh Allah. Nampak tak berbeza mereka dengan kita? Kita asal buat je. Asal qiyamul lail. Tetapi dalam hati lepas tu, adakah amal qiyamul lail kita diterima oleh Allah? Kita dah tak ada ihtimam dah. Kita tak rasa apa pun tentangnya, ya. Kita nak baca Quran, tetapi kemudian adakah bacaan patah-patah Quran, ayat-ayat Quran itu diterima oleh Allah? Tak ada lagi dalam kita punya ihtimam, keinginan kita, kecenderungan kita, fokus kita, orientasi kita. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian hari ini, sekali lagi, mari kita tengok rahsia ataupun hikmah pada kalimah taqabbalallah minna wa minkum. Ya, taqabbalallah minna wa minkum. Jadi kita boleh sebut lagi lepas ini kalimat ini dan kita doa sendiri seorang-seorang, ya, sebab tadi perkataan disebut pada hari raya, tapi pada seorang-seorang diri kita doa pada Allah, doa pada Allah. Jadi supaya kita boleh berdoa pada Allah, apa yang kita kena buat sekarang? Supaya kita boleh berdoa. Nak boleh berdoa tu apa yang kita kena buat sekarang? Ya? Saya sedang tanya. Tak macam tanya kan? Susah itulah. Ya. Untuk kita boleh berdoa, apa yang kita kena buat sekarang? Ya? Tak faham soalan saya? Okey. Kita nak berdoa. Ibnu Abbas kata 6 bulan berdoa supaya amal Ramadan kita diterima oleh Allah. Baik. Yang membolehkan kita, yang merangsang kita untuk kita boleh berdoa sampai selama 6 bulan untuk amal Ramadan kita diterima. Apa benda yang menjadikan kita boleh berdoa selama 6 bulan? Apakah faktor yang menjadikan kita boleh berdoa? Kita sampai nak berdoa sampai selama itu, sebersungguh itu. Tak dengar? Tahu? Oh, bila dapat ilmu ni, Masya Allah. Terima kasih. Tadi saya sebut kan, bila kita doa untuk sihat, ketika kita sakit dan nampak pentingnya sihat. Ketika kita nampak pentingnya amal itu diterima, barulah kita akan doa, amal kita diterima oleh Allah. Okey. Jadi sebab itu semua yang dikasihkan untuk makluman kita bahawa amal yang kita buat di bulan Ramadan itu, apabila dianya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa janji Allah bagi amal yang diterima kepada kita di bulan Ramadan? Apa janji Allah? Satu janji Allah. Satu janji Allah. Apa janji Allah? Saya tak dengar sangat. Keampunan. Lagi-lagi. Dah dekat dah tu. Dah dekat sangat dengan jawapannya. Ya? Tak dengar? Okey. Alhamdulillah semuanya dalam idea yang sama. Alhamdulillah, ya. Maknanya semua cuma nak cari satu perkataan yang lebih tepat. Kata. Baik, apa yang Nabi sebut? Bahawa untuk orang yang amalnya diterima Allah, Allah beri dia bebas dari neraka. Itqun minan nar. Baik, cuba bayang dalam perjalanan istiqamah tadi, ya, bila kita kata kita nak husnul khatimah tu pula dia ada dia punya jalan dia. Maka jalan terakhir daripada husnul khatimah ialah, okey, tadi kita tanda satu checkpoint. Checkpoint ni adalah husnul khatimah. Istiqamah, titik akhirnya adalah apa dia tadi? Husnul khatimah. Husnul khatimah dia ada another checkpoint. Apa checkpoint terakhir? Dan itu checkpoint terakhir ialah bebas dari neraka. So, agenda hidup kita, sebab kita ni daripada syurga. Sebab kita kena ingat balik bahawa kita ni dari syurga, datuk kita daripada syurga. Maka sebab tu bila kita pulang, jangan pulang ke neraka. Sebab tu kita tak minta ke syurga, sebab syurga tu dah syek ma'ruf.
syai' ma'ruf maknanya memang dah tahu dah. Sebab kita dari syurga, orang kata baliklah. So balik, mestilah balik ke syurga. Tetapi supaya kita jangan tak balik ke syurga, maka satu je halangannya adalah ke neraka. Maka sebab itulah kalau kita tengok ya, kalau kita tengok, satu saja agenda kita sekarang adalah bebas dari neraka. Kita perasan tak benda ni? Kita perasan tak kita daripada syurga dan kita mesti balik ke syurga, dan kita tak nak tersalah tiba-tiba tak terbalik ke syurga, tiba-tiba ke neraka. Maka kerana kita tak nak ke neraka, maka kita minta satu je, bebaskan kami daripada neraka. Jangan ke neraka. So bila jangan ke neraka, mana kita? Syurga. Sebab itu memang tempat kita. Itu tempat kita. Baik. Sebab itu semua yang dikasihkan, kan kita baca doa, ada satu yang disebut ibu doa. Ya, ada satu yang disebut ibu doa. Apa dia kalimat? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kita pergi tawaf, ingat tak kita tawaf? Kita mula daripada Hajar Aswad, bergerak, berdoa macam-macam, tapi sampai pada rukun Yamani. Bila sampai rukun Yamani, semua orang doa yang sama. Apa doa orang ramai-ramai? Jomlah kita baca sama-sama, boleh tak? Mungkin dengan berkat baca ni, insya-Allah bulan depan kita pergi lagi ke Mekah. Amin. Amin ya Rabb ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita ulang hak tu sebab itu yang dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Saya nak stopkan kat situ. Kita baca sekali lagi insya-Allah. Yalah, memanglah ada yang bawa balik umrah kan. Saya bawa balik umrah tak payah baca, tak apa. Tadi Ustaz sebut untuk orang yang nak pergi bulan depan. Bacalah juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Lepas tu di luar bracket barulah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. So nampak tak dalam doa tadi, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, datangkan pada kami, fid dunya, pada dunia ini, hasanah. Semua yang dikasih sekalian, kita dah conclusion je. Apakah kemuncak hasanah dunia? Apakah kemuncak hasanah dunia? Kemuncak hasanah dunia. Tadi dah sebut dah. Just nak padankan dalam catatan kita je. Apa dia? Tak dengar. Itu nanti. Itu akhirat. Dunia. Ni dunia. Cerita dunia lagi. Alhamdulillah saya dengar jawapan. Hasanah, kemuncak hasanah dunia adalah husnul khatimah. Kemuncak dia adalah husnul khatimah. Sebab tu saya katakan bahawa istiqamah ni, dia punya line dia, titik dia adalah husnul khatimah. Dan itulah kemuncak daripada dunia ni. Banyak hasanah dia. Kita minta hasanah-hasanah. Tetapi kita cakap tentang kemuncak kepada hasanah dunia adalah husnul khatimah. Nampak tak? Husnul khatimah. Hasanah. Nampak tak? Kalimahnya sama. Hasanah. Baik. Sebab kita tanda dua titik. Satu checkpoint hasanah, husnul khatimah. Titik point yang kedua apa dia tadi? Bebas dari neraka. Apa tadi? Tadi ada Tuan Haji sebut kan? Apa yang kedua tadi? Waqina azaban nar. Waqina azaban nar. Dan jauhkan kami, peliharalah kami, tidak jadilah kami ini daripada
azab neraka. Jadi semua yang saya kasih sekalian, apabila kita dapat husnul khatimah, maka kita dapat yang kedua adalah jauh daripada neraka. Baik, kita patah balik sekarang pada hari ini. Kita patah balik sekarang. Apabila amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, apa yang kita dapat? Bebas dari neraka. Jadi bila kita bebas daripada neraka, apa kita dapat? Kena undur belakang. Bila kita bebas daripada neraka, kita dapat yang checkpoint pertama apa tadi? Husnul khatimah. Bila kita dapat husnul khatimah, kita dapat laluan tadi. Apa laluan tadi? Istiqamah. So dia punya pusing dia macam tu. Ya, dia punya flow dia macam tu. Sebab itulah mereka minta betul-betul amal mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Sebab itulah amal mereka di bulan Ramadan minta betul-betul diterima oleh Allah. Sebab tadi semua yang kita cerita tadi di dalam line, dalam cerita, dalam kita kena lengkapkan dia punya kisah dia. Kerana itu semua yang dikasihi sekalian, sekali lagi, kalaulah begitu pentingnya amal kita diterima, maka doalah pada Allah tak berhenti-henti. Doalah pada Allah tak berhenti-henti. Ya Allah, terimalah amalku di bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah ya Allah. Andai pada malam itu, bukan andai, memang pada malam Lailatul Qadar kita jumpa Lailatul Qadar. Betul tak? Semua kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Betul atau tidak? Betul. Ya, kecuali memang mati tak jumpalah. Tapi ini hidup kan? Jangan buat saya takut. Dah, saya mati dah. Datang kelas je, tak ada. Ya. Selagi kita hidup pada malam tu, kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Sebab malam Lailatul Qadar tu datang. Cuma bezanya adalah kita menyambutnya atau tak menyambutnya. Tetamu tu datang, tetapi kita menyambut ikut degree. Siapa yang solat isyak pada malam tu, dia isyak di malam Lailatul Qadar. Ya, pada malam lepas isyak kita pun zikir. Lepas zikir tidur. Maknanya isyak dan zikir itu amalan dia di Lailatul Qadar. Dan malam tu dia buat tarawih. Tarawih dianggap qiyamul lail, Ya, dianggap qiyamul lail, bukan tahajud, qiyamul lail. Yang kita buat pada malam itu juga di malam Lailatul Qadar. Maknanya amalan kita pada ketika itu apa jadi? Digandakan seperti 1000 bulan. Jadi cuba bayang, itu yang kita dah dapat Allah bagi pada kita. Apa yang kita kena buat sekarang? Taqabbal. Terimalah ya Allah. Terimalah ya Allah, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Ya, jadi sebab itu penting. Ya, sebab kita dah nampak sekarang ni. Maknanya kalau Allah terima, kita bebas daripada neraka. Bila kita bebas daripada neraka, kita dapat husnul khatimah. Kita akan bebas daripada neraka dan kita dapat istiqamah insya-Allah. Kita dapat istiqamah insya-Allah. Itu yang kita nak. Kenapa golongan salafus soleh, sahabat tabi'in, mereka orang-orang soleh, minta sangat amal mereka diterima. Saya seru diri saya yang lalai dan lupa ini, sebab syaitan biuskan benda-benda penting. Syaitan ni, dia biuskan kita benda-benda penting. Sebab tu kita tak doa dah. Bila tak doa, Allah tak bagi. So bila kita berhenti berdoa, dulu kita bersungguh beramal. Selepas sungguh beramal, sesungguh kita berdoa untuk amal kita itu diterima oleh Allah. Ya, tapi syaitan masa amal dia dah lemahkan dah. Tetapi buatlah juga kita lebih kurang bulan Ramadan tu kan. Tetapi bila dah berlalu, dilemahkan pula untuk kita berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita pun mengharapkan istiqamah. Ya, kita mengharapkan istiqamah. So istiqamah tak dekat dengan kita. Istiqamah takkan dekat dengan kita. Baik, semua yang saya kasih sekalian, itu kenapa pentingnya taqabbalallah minna wa minkum itu dalam bentuk ucapan dan doa kepada amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sangat penting. Baik. Kalau ada apa-apa nak bincang, tolong angkat tangan, tanya sekarang. Ya, sambil-sambil, sebab macam saya katakan tadi, saya tak ada kitab depan saya untuk kita sambung pelajaran, tapi kita bincang sama-sama cara adik-beradik, anak beranak ni, kita bincang sebab ini adalah hidup kita, ini adalah keselamatan kita bersama untuk kita pulang hari akhirat nanti. Kita nak bawa amal yang betul-betul diterima oleh Allah. Kita fokus pada benda yang Allah suka. Kita fokus benda yang Allah suka, dan kita tahu apa yang Allah suka melalui apa orang-orang baik yang mereka telah diterima oleh Allah
maka kita ambil mereka itu sebagai contoh dalam kehidupan kita. Kalau ada apa-apa, please. Ya. Amalan. Okey. Baik, alhamdulillah. Ya, soalan yang sangat in dengan apa yang kita bincangkan ini kan. Baik, alhamdulillah kalau kita dah semua Allah berikan kepada kita kesedaran, pengetahuan, penting untuk berdoa. So malam ni sebelum tidur tolong menangis sekali. Ya Allah, terimalah amal. Kita boleh bayang balik, reflect balik semua amal-amal yang kita dah lakukan, amal kita lakukan. Bayangkan saja dan minta Allah terima. Bayangkan Allah terima, bayangkan Allah terima, bayang Allah terima. Baik. Itu benda yang kita kena buat. Jangan hanya dengar, tolong buat. Dalam kereta pun kita boleh baca, ya Allah, cakap, buat self talk. Buat cakap, menunjukkan penting benda tu. Kenapa sebab penting? Sebab tadi dengan sebab diterima, kita bebas daripada neraka. Kita bebas daripada neraka, kita dapat husnul khatimah, kita akan dibebaskan daripada neraka dan kita akan ada jalan untuk istiqamah. Baik, sekarang setelah kita buat tu, so kena buat dulu. So kena buat tu dulu, ya. Beza kita dengan orang dulu ialah mereka buat. Bila mereka buat, mereka experience. Bila mereka ada experience, baru mereka tahu knowledge tu bagaimana nilai dia. Orang zaman sekarang, dia hanya bincang dari segi pengetahuan, dia tak ada experience sebab dia tak amal. Dia hanya ada dalam pengetahuan. Sebab tu, mereka akan jadi berbeza dengan orang-orang yang dahulu. Jadi, saya ingatkan diri saya, mesti ada sepanjang selepas Allah beri kita Ramadan, sampai ke Ramadan akan datang, harapan yang Ramadan yang lepas baru ni, amal kita diterima oleh Allah. Okey, settle ya. Baik, datang soalan penting. Bagaimana kita nak tahu amal kita diterima oleh Allah? Baik. Untuk kita tahu secara pasti, ya, soalan ini pernah ditanya kepada golongan salafus soleh. Contohnya ditanya kepada Ibrahim Adham, ya, satu masa dahulu seorang ulama, seorang soleh yang sangat baik. Ya, orang tanya dia, amal kita buat, adakah kita tahu amal kita diterima oleh Allah? Doa kita buat, adakah kita tahu doa kita diterima oleh Allah? Maka jawapannya, saya boleh bagi jawapan. Apa yang diberi oleh ulama terdahulu, kita tak tahu. Kita tidak tahu kerana ilmu kita terbatas. Tetapi ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Okey. Apakah tanda-tanda yang amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Antara tanda yang menunjukkan amal kita diterima oleh Allah ialah kita kasih kepada amal yang telah kita lakukan. Kita kasih kepada amal. Perasaan kasih kita pada amal yang kita telah lakukan itu. So dia ada satu perasaan, bukan buat, tetapi sekarang kasih. So kasih ni dia lebih tinggi sikit, ya. Kasih dia lebih tinggi sedikit. Sebab kita sayang kepada amal itu. Okey. Kemudian antara ciri orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah kegairahannya kepada akhirat itu lebih berbanding kegairahannya kepada dunia. Gairah dia pada akhirat dah jadi lebih. Lebih dan kurang itu diterpulang dan berbeza dengan orang ke orang. Ya. Jadi setengah orang dikata bahawa maaf saya, nanti saya masuk balik. Setengah orang dia beranggapan bahawa istiqamah itu ialah apa yang kita buat di bulan Ramadan mesti kita buat di luar Ramadan. Baca Quran yang kita buat di bulan Ramadan, banyak itulah juga di luar Ramadan, baru istiqamah. Itu jawapan yang tidak tepat. Ya. Sebab bulan Ramadan memang bulan kita lebihkan amal. So bila lebih, makna di luar Ramadan kita dah sedar bahawa kita kurang. Kenapa kita cakap macam tu? Bukan saya nak menyarankan, kalau kita baca Quran 1 juzuk, maka sekarang 1 juzuk. Siapa boleh buat? Ya Allah, alhamdulillah. Tetapi kalau tak boleh buat, bukan itu juga satu kelemahan besar. Kenapa? Sebab Nabi seorang yang pemurah. Saya dah sebut dalam kita punya forum dulu. Nabi seorang yang pemurah. Semua kita tahu kan? Nabi seorang yang disebut sebagai pemurah, ajwad. Amin ya Allah. Tolong minta kita semua jadi pemurah. Ya. Minta kita semua jadi pemurah.
saya lihat nasihat yang kemudian Ibnu Kathir diambil dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Dia nakalkan satu hadis Nabi cerita tentang nasihat Nabi Allah Yahya. Nabi Allah Yahya Ibn Zakaria. Nabi Yahya menasihat. Saya nak ambil nasihat ni sebab saya sedang cerita tentang ajwad. Ya, ajwad. Apa makna ajwad tadi? Pemurah. Ya, dan sekarang kita aminkan tadi, sebentar tadi kita aminkan, ya Allah, jadikanlah ketika malaikat bersama dengan kami ni, ya Allah, aminkan supaya kami juga jadi pemurah, ya Allah. Dan saya punya point tadi adalah Nabi seorang pemurah di luar Ramadan, di dalam Ramadan. Nampak perbezaannya. Baik. Okey, saya ambil nasihat ni dulu. Apa nasihat Nabi Allah Yahya? Ya. Kata Nabi Yahya, dicerita banyaklah solat. Saya nak ambil dua sajalah. Dia ambil cerita solat, dia cerita tentang puasa. Dia kata orang puasa katalah dalam satu kelompok orang ramai. Okey, alhamdulillah, sedap sikit nak sembang. Satu kelompok orang ramai, ada mungkin 100 orang, 50 orang, macam inilah kelompok ramai kan. Ada di kalangan mereka yang pakai perfume yang sangat wangi. Dan kan kalau orang pakai perfume wangi, kita rasa macam mana? Kita perasan tak? Kita perasan. Maka kata Nabi Yahya, begitulah manusia berpuasa di kalangan orang tak berpuasa, kerana harumnya bau orang berpuasa itu seperti perfume yang sangat wangi, kasturi yang sangat wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada 100 orang, ada 5 orang berpuasa, 5 itu berbeza pada pandangan Allah sebab haruman daripada sebab dia berpuasa tersebut. Itu pesan yang pertama daripada Nabi Yahya. Yang kedua, dia kata bahawa ingat, semua kita ini adalah seperti tawanan. Semua kita ini seperti seorang tawanan yang kita hanya boleh bebas melainkan kita membayar tebusan. Kalau kita tidak membayar tebusan, kita akan kekal menjadi seorang tawanan dan hamba sampai bila-bila. Dan ketahuilah, setiap dari sedekah kita, itulah yang membebaskan kita. Setiap yang kita infakkan itulah yang membebaskan kita daripada menjadi tawanan nanti di hari akhirat. Jadi sebab tu, apa saja yang kita infakkan. Jadi sebab tu, kita doalah pada Allah supaya kita ni jadi pemurah. Kenapa pemurah tersebut? Bukan untuk orang yang mendapat faedah, tetapi kita bebas di hari akhirat kerana kita tidak jadi, dan yang membebaskan kita adalah harta kita sendiri. Ya? Jadi sebab tu, kita minta menjadi pemurah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, semua yang saya kasih sekalian, yang saya nak cerita di sini adalah satu benda yang sangat jelas juga daripada Ibn Abbas menyatakan bahawa Nabi seorang pemurah, tetapi lebih pemurah di bulan Ramadan. Nampak tak? Dia punya apa yang saya nak cuba sampaikan. Maknanya, di bulan Ramadan memang lebih amal. Namun di luar Ramadan ada amal, cuma tak sebanyak Ramadan. So orang istiqamah ialah bila dibuat di bulan Ramadan secara lebih dan dia tetap buat di luar Ramadan. Itu istiqamah. Bukan istiqamah maknanya bila dah buat Ramadan sebanyak itu juga mesti buat baru dia anggap istiqamah. Itu bukan satu benda yang betul. Ya. Sehingga orang kata kita ni tengok dulu baca Quran satu juzuk, sekarang okey, kecuali langsung tak baca. Ya, kita dulu di bulan Ramadan kita suka jamu orang, tetapi di bulan Ramadan balik kedekut. Dia tak berlaku. Sebab once kita dah cetus di bulan Ramadan, kalau amal kita diterima oleh Allah, kita dah suka amal tersebut. Bestlah baca Quran. Mungkin tak sebanyak Ramadan, tetapi kita dah mula suka dan sayang. Sebab tu perkataannya sayang. Sebab tu bila sayang, kita akan ambil masa untuk membacanya. Ya, dalam kereta kita boleh baca. Ya, dalam kereta. Ya, semua ni hafiz kan? Kalau sekarang dia tak boleh insya-Allah. Kan? Insya-Allah tu akan datang kan. Tak, paling tidak hafiz surah Qul Huwallahu Ahad. Amin ya Rabb kan? Saya kan ada dalam riwayat cerita tentang saya mungkin pernah juga ceritakan tentang seorang sahabat bernama
Muawiyah ibn Muawiyah al-Muzani. Ya, seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibn Muawiyah al-Muzani. Mungkin saya pernah ceritakan, ataupun yalah, kadang-kadang kita lupa nama, tetapi kisahnya mungkin dalam kepala kita. Nabi balik, ada banyak riwayat, tapi saya buat conclusion lebih kurang macam ni lah. Nabi ada kata, Nabi balik daripada perang Tabuk, dan Nabi mendapati di Madinah mendung. Maka datang malaikat Jibril, Nabi bertanya, kenapa Madinah menjadi mendung? Kata, ada dua cerita ya. Ada cerita kata malaikat suruh Nabi buat solat gaib. Ada satu kisah yang macam ni. Tapi tak apa, dua-duanya dia punya kesimpulan dia sama. Maka Jibril bertanya, adakah kamu tidak tahu seorang sahabatmu telah meninggal dunia? Dia tak pergi perang sebab dia sakit, dan kemudian dalam ketika itu dia meninggal di Madinah. Maka adakah kamu tidak tahu, wahai Muhammad, bahawa sahabatmu meninggal dunia? Jadi Jibril bagi tahu pada Nabi seorang sahabat Nabi meninggal dunia. Jadi dan dengan sebab dia meninggal dunia, maka Allah menghantarkan untuk mengangkat, untuk menyambut rohnya 70,000 malaikat. Untuk menyambut rohnya ke sisi Allah. Allah hantar 70 malaikat, yang sebab itu menjadi mendung Madinah. Menjadi mendung. Sebab tu kalau mendung tu kadang-kadang malaikat yang datang. Ya, kita tak boleh sebut untuk lepas, kita tak tahu, sebab kita boleh sebut zaman dulu sebab Nabi dikhabarkan perkara tersebut. Maka Nabi SAW bertanya, kan, apa amalan yang begitu hebat sehingga Allah hantar 70,000 malaikat? Ya, ada riwayat kata Nabi solatkan, Allah hantar malaikat untuk sama solatkan solat jenazah gaib itu 70,000 malaikat. Ada yang kata bahawa 70,000 malaikat turun untuk menyambut roh. Kedua-duanya sama. Baik, Nabi bertanya, apakah kelebihan yang dilakukan oleh sahabat ini yang bernama Muawiyah ibn Muawiyah al-Muzani? Maka kata malaikat Jibril, dia sangat sayang kepada surah Ikhlas. Dia sangat sayang kepada surah Ikhlas. Maka dia banyak membaca surah Ikhlas. Sebab sayang, maka dia banyak baca surah Ikhlas. Jom kita doa pada Allah, ya Allah. Sebab kalaulah Muzani ini dia suka surah Al-Baqarah, dengar je lah kan. Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani sangat suka, sayang surah Baqarah. Dia bacanya selalu. Memang kita dengar sajalah, ya. Tetapi sebab dulu kalau surah Baqarah, Nabi nak melantik gubernur, Nabi tanya siapa hafal surah Baqarah. Kalau nak lantik menjadi gubernur, Nabi tanya siapa hafal surah Baqarah. Ya, siapa hafal surah Baqarah, itu kriteria gubernur yang dihantar oleh Nabi. Baik. Tapi untuk roh kita disambut oleh 70,000 malaikat, siapa tak nak? Maka sayanglah. Maka sayang tu maknanya kita tadabbur, kita baca berulang kali dalam kereta. Tu saya katakan bahawa kita semua hafiz surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kadang-kadang hafiz tak baca pun. Ya, kadang-kadang dia hafiz tapi dia tak baca pun kat lidah dia. Maka tak dinamakan hafiz. Hafiz ialah orang yang ingat dalam dadanya dan membaca pada lidah dia. Jadi amin ya Rabb. Ya, kita minta je. Kita tak nak cerita, tak nak syarah, tak nak sembang apa, tapi kita nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, jadikan kami kuat, dekat dengan dan sayang dengan surah Al-Ikhlas. Baik. Jadi saya nak balik kepada soalan tadi, semua yang dikasih sekalian, bahawa apabila kita buat amal kita sayang dengan amal, walau tak sebanyak, itu istiqamah. Ya, itu kita telah istiqamah, dan bila kita dapat istiqamah, itu tanda bahawa amal kita diterima oleh Allah. Kemudian tanda-tanda lain bagi orang yang amalnya diterima oleh Allah ialah dia tak jadi orang yang terlalu gila terhadap dunia. Dia tak terlalu gila terhadap dunia. Ya, dia gila ni macam mana kita kata, macam dia macam apa kita kata, yang bahasa yang lebih manisnya, obses. Dia tak macam ta'assub. Bila gila, ta'assub, obses ni maknanya kalau hari-hari cakap dunia aja, ya. Asal nilai dunia, okey, dia bercakap, okey. Tetapi degree tu makin kurang. Dia rasa macam makin, kalau dulu gila shopping, sekarang dah macam, ya, suka juga tapi bolehlah. Compare tu dulu. Contoh,
Jadi dulu ya Allah kalau nampak je sale, masya-Allah ya, dia subuh Syafi'i dah ada kat tempat tu kan, masya-Allah, takut orang lain ambil. Contoh ni saya okey je sebab tak kena mengena dengan orang di sini kan. Orang di sini dunia tak ada apa-apa dah kan. Kan? Itu contoh. Maknanya asal soal nilai dunia, dia dah tak berapa, kecenderungan dia tak berapa sangatlah. Dan untuk dapat pun dia tak dapat pun tak apa. Dan kalau hilang pun dia tak berapa pedih sangat. Tapi kalau pedih sangat, ya Allah, RM10 hilang tahun 2020, tahun 20 sebelum PKP, masih ingat lagi. Ya Allah, mana letak sampai hari ni mengkelan. Jadi ya Allah, lepaskannya lah. Dunia tu bila hilang, lepaskan dia. Sebab Allah nak ganti sebenarnya kan. Sebab tu Allah tak ganti, sebab kita tak lepas. Sebab benda tu kosong, baru ada replace. Tapi kita tak pernah kosong. Kosong pada kita punya tak puas hati tu. Sebab tu patutnya setiap yang hilang Allah ganti. Itu prinsip Allah. Setiap Allah ambil, Allah ganti. Abdil. Tapi kenapa Allah tak ganti? Sebab kita tak hilang lagi. Duit 1,000 kita tu tak hilang lagi, sebab ada dalam bentuk bengkak dalam hati. Setelah hilang bengkak tersebut, baru Allah ganti 10,000. Itu prinsip Allah kan. Itu janji Allah kepada kita. Bila Allah ambil, Allah ganti. Bila Allah ambil, Allah ganti. Allah ambil tak ganti pun, memang tak ganti sebab masih ada lagi. Ada mengkelan RM10 tahun sebelum PKP tu ada lagi. Maka Allah tak ganti. Jadi sebab tu contoh, apabila kita rasa dalam dunia ni kita tak okey dah, macam kalau tak dapat pun it's okay, rezeki orang ya. Kalau hilang pun kita mudah sabar. Itu ciri-ciri yang amal kita diterima oleh Allah. Sebab setiap amal yang diterima dikayakan akhirat kita. So bila kita kayakan akhirat kita, maka kita rasa dunia ni qimah dia, nilai dia tak berapa bernilai dah. Ya, maaf saya. Baik, itu antaranya ya. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, sebab itulah okey. Dan last kali ya, untuk kita dapat ya, sebab puasa tadi untuk kita dapat bebas daripada neraka, itu statement yang jelas lah. Kita nak bagi satu statement yang jelas, puasa untuk bebaskan daripada neraka. Dan saya nak guna jawapan tuan-tuan yang tadi, yang tuan-tuan dah bagi, bagaimana seseorang itu boleh mendapat bebas daripada neraka. So saya tanya tu nak kukuhkan kita punya tu je. Bagaimana seorang tu boleh bebas daripada neraka? No. Tadi yang memula tadi tuan-tuan jawab betul lah. Bagaimana seorang boleh bebas daripada neraka? Setelah seseorang itu mendapat keampunan dari Allah. So jawapan tadi betul lah, tapi saya nak delaykan kemudian kan. Nak bagi tepat dia punya cerita, sebab ada benda yang kita nampak kena statement tu jelas, nak bebas daripada neraka. Okey, itu punya Ramadan. Tetapi bila kita dah faham itu, kita undur balik. Macam mana kita boleh bebas daripada neraka? Dengan mendapat keampunan. Baik. Bagaimana kita dapat keampunan? So, bagaimana kita dapat keampunan? Macam mana kita dapat keampunan tu? Macam mana kita mendapat keampunan itu? Ya, redha Allah. Ya, ramai ni ke advance ya. Memang semua jawapan tu betul di hujung. Kat sini ni. Macam mana tahu kita dapat keampunan daripada Allah? Ni Ramadan. Keampunan. Itqun minan nar, bebas daripada neraka. So dia punya syarah-syarah dia yang detail ni. Macam mana kita dapat keampunan daripada Allah? Kerana amalan. Okey, dah dekat dah tu. Dah dekat. Doa amalan diterima. Sikit lagi, ada satu perkataan terhilang kat situ. Ini saya sebut dalam masa kita punya masa bulan puasa dulu. Bila kita buat amalan di bulan Ramadan, apa tujuan amalan itu? Kita buat amalan di bulan Ramadan, itu tujuan dia. Apa tujuan dia? Apa dia?
untuk mendapat keampunan Allah. Kenapa kita tarawih waktu malam? Nak bagi affirmation je dia, pengukuhan je. Kenapa kita tarawih di waktu malam di bulan Ramadan? Nak dapat keampunan Allah. Kenapa kita qiyamul lail? Nak dapat keampunan Allah. Bulan Ramadan dulu kita masuk dalam kelas pengajian. Apa tujuan kita masuk dalam kelas pengajian di bulan Ramadan? Untuk dapat keampunan Allah. Sebab amalan yang nak mendapat keampunan Allah, barulah dapat keampunan. Bila dapat keampunan, barulah kita dapat pembebasan daripada neraka. Bila kita dapat pembebasan daripada neraka, barulah kita mendapat husnul khatimah. Bila kita dapat husnul khatimah, barulah kita dibebaskan daripada neraka jahanam. Dan bila kenapa kita dibebaskan daripada neraka jahanam? Sebab kita dapat husnul khatimah. Kenapa kita dapat husnul khatimah? Kerana kita dapat istiqamah. Kenapa istiqamah? Sebab amal kita diterima oleh Allah. So, amal di bulan Ramadan, tujuan amal. Sebab tu saya ingatkan bahawa tujuan kita beramal di bulan Ramadan ialah secara jelas, aku nak dapat keampunan Allah. Aku nak dapat keampunan Allah. Dan saya dah sebut dulu kenapa itu penting. Beza tak dua orang yang di qiyamul lail, dan benda ni tuan-tuan, istiqamah lepas bulan Ramadan benda yang sama. Bukan hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita qiyamul lail. Kita tahajud waktu malam. Baik, sekarang dua orang tahajud. Satu orang tahajud, dia buat tahajud sebab nak dapat keampunan daripada Allah. Seorang tahajud semata-mata nak dapat pahala di sisi Allah. Dua-dua tu betul. Tetapi mana yang lebih selamat? Dapat keampunan. Baik, bila kita akan rasa kita nak mendapat keampunan? Bila kita rasa kita nak mendapat keampunan? Bila kita rasa kita nak mendapat keampunan? Bila kita rasa kita nak dapat keampunan? Bila kita rasa nak makan. Bukan sebab makanan, sebab kita yang lapar. Bila kita nak dapat keampunan? Bila kita rasa kita berdosa. Sebab tu bagi kita, rasa berdosa kena bawa sepanjang hayat. Barulah kita amal untuk mendapat keampunan. Kalau tidak, kita tahajud, berlaku tak kita tahajud, kita share-share dengan orang tahajud kita, biasa kan? Adalah caranya kan? Takkan nak cerita anak tahajud, tapi ceritalah sikit kan, benda-benda yang boleh memahami orang. Oh, dia tahajud malam tadi. Yalah, sembang-sembang ni kan, ya kelas mengantuklah kelas ni. Yalah, bangun pun pukul 4 kan. Jadi pukul 4 tu susah. Nampak tak? Jadi tujuannya supaya orang tahu dia bangun pukul 4 pagi. Bangun pukul 4 pagi, takkan orang tanya nak buat apa kan? Ya, sejuk lah, memang sangat sejuk. Wuduk pagi kan. Nak bagi tahu you pukul 4 pagi kalau wuduk, ya Allah, kalau kita punya water heater rosak, rumah air pula rosak kebetulan kan. Jadi kalau nak tahajud, dia cerita kat orang. Tetapi kalau kita sedar kita ni bawa dosa yang banyak, tahajud tu baru sedikit untuk menghapuskan banyak dosa kita tak sempat nak cerita orang. Sebab itulah bila kita rasa macam tu, di sanalah mafhum makna taqabbal tadi. Sebab kita nak amal kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita buat hanya kerana mendapat pahala, which is memang betul, tetapi untuk kita kadang-kadang sebab setiap amal dia ada kemuliaan. Saya pernah cerita benda ni kan. Setiap amal ada kemuliaan. Setiap zikir ada kemuliaan. Setiap solat ada kemuliaan. Setiap huruf Quran ada kemuliaan. Lama-lama kita baca, kita akan merasai kemuliaan tersebut. Dan sebab tu kita takut. Sebab tu para awliya disebut apa dia? Mereka tak nak karamah, mereka nak istiqamah. Dia kata kalau kami mendapat satu istiqamah, itu lebih baik daripada 1000 karamah. Sebab setiap benda ada kemuliaan. Tuan-tuan, kita cuba baca La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kita baca sampai puluh ribu, ratus ribu, seseorang tu akan dapat satu kemuliaan. Baik. Bila kemuliaan, kita takut pada masa itu dalam hati rasa mulia. Tu ya, rasa mulia. Sebab tu saya selalu tulis pada diri saya, buat baik itu baik, tetapi rasa baik itu tidak baik.
Buat baik itu baik, tapi kita rasa baik itu tidak baik. Kita buat tidak baik itu tidak baik, tetapi rasa tak baik itu baik. Jadi kita nak buat adalah ketika kita buat baik, rasa tak baik. Itu yang kita kena buat. Jadi nak rasa tak baik, kita kena tengok kesalahan kita. Siapa yang cakap kita bersalah? Nabi cakap, kullu ibni Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, kata Nabi, bersalah. Jadi tak ada orang kata, no, I'm clean. Saya alhamdulillah yang tulus, yang kudus. Macam lagu M. Nasir ke siapa tu. Kan? Tak. Semua kita ni bersalah. Dan bila kita bersalah, cuba bayang kita dulu kita senaraikan salah. Salah dengan mak. Saya kira kita tulis salah dengan mak saja, itu dah tak selesai habis hidup kita nak aset umur kita tak boleh nak balas, nak hapus dosa kita dengan mak dan ayah kita. Itu pun dah settle dah. Itu pun dah tak cukup dah. Tahajud kita, baca Quran kita. Maka sebab tu bila kita baca Quran di waktu malam, ya Allah dengan amalan tadi. Sebab tu dengan amalan tadi, Allah amalan. Sebab untuk minta ampun pada Allah bukan duduk diam dan cakap minta ampun. Tetapi amalan yang dengan sebab amalan memohon kita diampun oleh Allah. Al-hasanat yudhibnas sayyiat. Itu yang kaedah di bulan Ramadan. Maknanya kebaikan yang kita buat, tetapi apa? Nak menghapuskan keburukan. Jadi sebab tu semua yang saya kasih sekalian, amalan kita yang dibuat kerana kita rasa bersalah untuk memohon keampunan, barulah kita mendapat keampunan. Bila kita dapat keampunan, barulah kita bebas daripada neraka. Ya, sebab tu Allah gunakan kalimah bebas daripada neraka. Allah tak sebut pun tentang masuk syurga, sebab syurga kemuliaan. Syurga tu kemuliaan. Memang kita diminta untuk minta syurga, tetapi dalam konteks memperhalus hati untuk taqabbal, minta bebas daripada neraka. Kenapa nak bebas daripada neraka? Sebab dosa kita tersangat banyak. Dosa ni satu cukup. Tak payah banyak. Satu je Allah tak ampun, ahli neraka orang tu. Saya ulang sekali lagi. Tak payah banyak. Seorang tu satu je dosa dia dan Allah tak ampun dosa tersebut, tak ada hak dalam mana-mana tanah syurga dia boleh duduk. Sebab tu kita minta keampunan. Tapi kita ada satu dosa ke? Ya Allah, banyaknya dosa kita. Ya, dosa dengan manusia, dosa dengan adik-beradik, dosa dengan jiran, dosa yang sedar, yang kita tak sedar lagi banyak. Yang kita tak sangka itu dosa, tapi dosa rupanya. Dosa dalaman, dosa batin, dosa hati, dosa hasad, dosa. Jadi bila kita faham, ya Allah, aku buat mengaji Quran, tak tergamak nak cerita kat orang. Kita baca Quran sebab dosa kita, ya, kita baca 100 ayat, dosa kita selangit. Tak cover lagi 100 ayat yang kita baca. Jadi kerana itu semua yang dikasihkan, inilah minda istiqamah. Istiqamah tu dia kena ada mind dia, ya, rasa berdosa. So rasa berdosa itulah yang memberi erti rasa seorang hamba. Ya, kita tak boleh. Sebab tu kita bawa iyyaka na'budu. Apa makna na'bud? Hina. Jadi rasa hina kerana berdosa. Itulah yang sebenarnya menyelamatkan hubungan kita dengan Allah. Barulah amal kita diterima oleh Allah. Kalau tidak, senang-senang je kita cerita pada orang, maka dahillah riak, kan? Kita biasa dengar tentang riak, orang riak, ya. Hari ini akhir zaman lagi-lagilah menjadi-jadi, kan? Riak apa hari ini? Ni nak riak ni, boleh cakap pada, sedangkan riak adalah dosa besar. Ya, kita boleh selamba dengan dosa besar. Ya, tapi nak buat macam mana? Ya, orang agama pun cerita kat orang. Ya, jadi tak hairanlah orang dunia riak dengan dunia, sebab orang agama riak dengan agama dia. Riak dia buat baik, tunjuk pada orang, ya, dan anggap riak tu tak apa. Sebab bila riak, dia akan jadi apa? Semua yang dikasih, dia punya riak dia jadi apa? Ujub. Apa itu ujub? Apa itu ujub? Merasai bahawa diri kita tu hebat. Nampak? Ya, bila ujub complete lah dengan rasa takabur, sombong. Jadilah kita syaitan, iblis dengan ibadah kita. Dengan ibadah tak jadi hamba tapi jadi iblis. Ya, sebab iblis dulu adalah, kenapa dia jadi iblis? Sebab dia ibadah banyak. Jadi kita tak nak benda yang sama berlaku dalam hidup kita. Baik, semua yang dikasihi sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu. Semoga ada manfaat. Saya risau tak ada manfaat. Ada ke manfaat perbincangan kita?
Terima kasih ambil hati saya. Ya. Jadi ya Allah, jadikanlah setiap huruf yang kami bincangkan, yang kami dengar, jadilah setiap nafas yang kami tarik dan kami hembus ya Allah dalam majlis ini adalah zikir buat-Mu ya Allah. Yang mana zikir tersebut akan mendamaikan hati, menenangkan jiwa-jiwa kami ini ya Allah, dan menjadikan kami kian dekat dengan-Mu ya Allah. Kami kian jauh daripada jalan yang menjauh diri daripada-Mu ya Allah. Dan ya Allah, terimalah amal kami ya Allah yang kami lakukan di bulan Ramadan ya Allah. Terimalah setiap satu daripada amal kami ya Allah yang kami lakukan di bulan Ramadan ya Allah. Terimalah amal ya Allah sejak daripada detik pertama sampai detik terakhir ya Allah. Daripada hari yang pertama sampai hari yang terakhir ya Allah. Terimalah daripada kami amal yang kami lakukan ya Allah. Maafkan kekurangan dalam amal kami ya Allah. Terimalah dari kami ya Allah. Terimalah amal yang kami telah lakukan di bulan Ramadan ya Allah. Daripada qiyam kami ya Allah, daripada bacaan Quran kami ya Allah, daripada puasa dan mujahadah kami ya Allah, daripada apa saja yang kami lakukan ya Allah, jadikanlah ia tersimpan di sisi-Mu ya Allah, yang mendapatkan kami keampunan dari-Mu ya Allah, dan menuliskan nama kami dalam majlis ini ya Allah, terbebas daripada azab neraka jahanam ya Allah, dan tempatkanlah kami dalam syurga bersama golongan abrar. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di masa akan datang insya-Allah. Kelas kita dah mula. Nanti siapa ya pegang kitab saya? Siapa ya? Kazu ya? Oh Kazu tak ada. Jadi okey, saya dah minta maaf ke tadi? Mohon maaf dan jutaan terima kasih kerana bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bangun dan jangan lupa baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan baca suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw. Dan last kali kita ucap apa? Taqabbalallah. Sebab kita nak amal kita daripada mula tadi sampai sekarang Allah simpan diterima oleh Allah, maka kita ucap juga kalimah taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal